Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana nak buat hydroponic system dengan secara senang dan ringkas. Kita perlukan botol air mineral 1.5 liter macam ni. Senang saja boleh dapat kan. Kita kupas kulit ni, lepas tu kita potongkan dia separuh. Separuh lebih kurang macam ni. Lepas tu dia jadilah macam ni. Kalau kita tengok kan. Jadi mesti ada tanya kenapa saya catkan warna hitam. Sebab botol ni dia lutsina, dia boleh cahaya matahari boleh tembus terus kan. Jadi bila kita isi air nutrisi, dia memang tumbuhan tu boleh membesar, tapi masalahnya kulat akan muncul daripada mana entah. Matahari akan menolong kulat tumbuh lah daripada dalam botol bekas ni, sebab bahagian dalam tu kita ada kain macam kain flannel, yang kain macam ni kan. Kita ada kain yang macam ni, jadi kain ni akan wujudkan kulat dah, jadi tak bagus lah kan. Jadi dia memang dah terbukti kalau tak ada cahaya matahari masuk, walaupun kelembapan dia macam panas ke apa tak kisah, tapi janji cahaya matahari direct tak masuk dalam, jadi kulat takkan tumbuh. Itu salah satu sebab kenapa kita catkan warna gelap, macam warna hitam pun boleh, merah ke putih, janji asalkan dia tak lutsina lah. Jadi ni salah satu first step. Second, kita potongkan botol ni. Dulu dia dah macam ni. Kita potongkan botol ni, kita patut kena flip masuk dalam macam ni. Itu saja, dia senang saja. Jadi dia macam ada satu container dalam. Dia macam ni. Lepas tu kita kena buat penyediaan lah. Macam ada setengah orang dia tak buat lubang-lubang macam ni. Kalau boleh tengok fokus kan, lubang macam ni semua kan. Saya pakai skru, saya panaskan dengan lighter, saya masukkan dalam. Saya bocor-bocorkan dekat sini kan. Jadi tebuk lubang sikit. Sebab dia kerana dia ada pengudaraan yang bagus lah untuk akar-akar yang bila dia keluar daripada lubang ni kan, bila dia sentuh air nutrisi. Itu lagi satu. Lama-kelamaan dia bagus lah. Jadi saya buat yang tu lagi satu. Lagi salah satu sebab ialah bila kain flannel ni, bila diserap air masuk dalam kokopit ke atau sekam bakar, kadang-kadang air tu akan banyak kat dalam media tanaman. Jadi bila dah banyak, air senang turun melalui lubang-lubang yang kita tebuk tadi. Jadi dia macam sentiasa ulang-alik kalau ikut masa yang lama. Jadi ini salah satu sebab saya buat lubang. Lagi satu, kain flannel ni kita boleh beli dekat Shopee. Katakan kita boleh cari kain sendiri. Kain flannel ni tak mahal pun, 20 keping, 30 keping boleh dapat dekat RM3 dekat Shopee, tapi postage RM3 lah. Jadi dia macam tu. Senang saja, kita potong pakai gunting bahagian ni dengan bahagian ni, kita selitkan dalam saja. Bila dah selitkan dalam, botol pun dah ready. Kita masukkan macam ni je. Bila dah masukkan dalam macam ni, dah sedialah hydroponic system. Jadi untuk bancuhan baja, pertama kali dulu saya pakai daripada City Farm. Saya pakai baja A dengan baja B. Saya bukan buat promotion lah, tapi tunjuk saja. Saya ada banyak jenis baja dalam bekas ni. Nanti lama-kelamaan bila saya buat video saya akan share. Tapi yang ni pertama kali masa saya buat eksperimen, saya pakai baja A dengan baja B. Dia macam 1 liter kita kena bancuh 10 ml. Macam tu je lebih kurang. Jadi macam ni 1.5 ni kita boleh bancuh 10 ml pun boleh. Setiap 10 ml daripada A, 10 ml daripada B, kita bancuh dalam botol ni, kita tuangkan sikit saja. Jangan sampai itu kena sampai sini lah. Jangan kena sampai air tu patut bawah cap putih. Jadi pasal tu lah fungsi flannel ni, dia akan tarik air naik atas, pergi ke akar, ke media tanaman. Tapi kalau kita terendamkan media tanaman sampai sini, kemungkinan pokok tu akan mati. Sebab akar tu sentiasa rendam, bukan dalam air tapi dalam media tanaman juga. Biasa kalau akar dia rendam dalam air saja, dia boleh hidup. Tapi kalau dia rendam dalam air dan lepas tu sebahagian lagi rendam dalam media tanaman, tak bagus tu. Jadi saya punya eksperimen, saya dah tahu benda tu tak bagus. Ada juga banyak sifu dalam website YouTube semua ada ajar benda ni juga. Ini bukan benda baru yang saya tunjuk, tapi saya nak share pengalaman saya sajalah. Ini senang saja. Bancuan AB ni, walaupun kita dah ada kebanyakan baja AB ni, dia ada bagi petunjuk lah. Dia macam dia bagi cara bancuan dia, macam mana nak bancuh. Dia ada belakang dia ada dia ada pamerkan kat belakang ni macam mana nak bancuh. Tapi
Kalau orang yang dah expert, dah ada ladang semua, dia biasa guna benda ni, EC meter, electricity conductivity meter. Dia pakai benda ni untuk sukat EC level. Maknanya tadi saya cakap 10 ml untuk 1 liter kan. Katakan saya bancuh 10 ml dalam 1.5 liter. Jadi bacaan saya akan tunjuk lebih kurang 0.5 ataupun 500 EC ke apa macam tu. Dia dalam bacaan macam tu lah. Katakan kita tak ada penyukat, kita nak buat agak-agak, lama-lama bila kita dah expert kan, kita takkan guna yang ni pun. Kita dah tahu bekas kita besar macam ni aja. Ataupun bekas macam balang besar, macam pun 20 galon, 30 galon, kita dah tahu mungkin kita akan sediakan satu cawan ke cup ke penyukat macam ni. Kita akan dah agak-agak tahu dah, kalau saya dah buat sampai sini, saya bancuh, saya memang dah tahu isi saya 1.5, 1.8, saya dah tahu dah. Sebab kalau dah biasakan diri lah, kalau orang pemula, diorang kena ikut arahan dekat label ni. Kalau ikut arahan pun senang saja, takkan jadi masalah. Itu paling senang lah. Jadi hidroponik ni memang senang nak buat lah. Dia memang boleh tumbuh lah. Ada dia punya bagus jugalah kalau pakai jenis macam ni. Untuk pokok-pokok kecil, pokok cili pun kebanyakan saya pernah tanam dalam ni. Okey, ini adalah contoh-contoh yang saya tanam dalam hidroponik. Saya ada tanam pakcoy, ada tanam macam apa ni, tomato. Ada tanam tomato ni dah besar tapi dalam botol hidroponik. Dia macam ni. Tengok. Di hidroponik sistem dia macam ni je. Dalam ni ada air. Jadi media kokopit. Saya guna macam dah besar ni. Dia dalam daripada benih sampai sekarang daripada seeding tray. Bila dah besar 2 inci saya pindah kat sini. Ini sekarang dah besar macam ni. Ini baru dekat 2 minggu setengah. Dah besar macam ni. Saya boleh biarkan dia tumbuh sampai lagi tinggi lah dalam media ni. Saya nak buat eksperimen. Jadi saya nak biarkan dia, tengok berapa jauh dia boleh tumbuh, tengok dia boleh berbuah ke tidak. Lepas tu baja tu saya akan tinggikan lagi. Dia ikut pokok tu besar macam mana, ikut dia punya usia kan, katakan. Jadi kita pun kena tingkatkan dia punya cara pembajaan. Eksperimen jugalah, tengok macam mana dia boleh jaya ke ataupun tidak. Tapi so far saya tengok ni dah macam 1 kaki lebih, satu kaki lebih. Setiap pokok ni dekat 1 kaki lebih dah. Ini projek saya lah, cili. 13 tower saya ada dekat 380 pokok. Semua tu dah berbuah dah. Semua dah berbuah. Tengok bunga dia semua macam ni. Ini macam eksperimen tapi berjaya jugalah yang ni. Tanam macam ni. Dia sharing lah. Tengok macam buah cili ni banyak sangat. Ada berbuah juga. Jadi macam itulah pengembangan pokok cili saya. Tapi yang penting hidroponik ni kita kena sentiasa jaga air dia. Kalau guna jenis bekas macam ni, air dia takkan habis cepat. Tapi nutrisi dia akan habis cepat daripada air. Jadi air tu mungkin kat sana je tapi nutrisi dalam air tu dah hilang sebab akar pokok tu dah serap. Jadi apa kita patut buat dalam seminggu sekali, kita kena tambahkan nutrisi. Lagi satu botol hidroponik ni, okey, anda tak boleh tengok sekarang lah, tapi apa yang saya buat, kalau ikut paras kap putih ni, bawah paras kap putih ni saya ada tebuk lubang dekat apa ni, dekat kawasan ni. Saya ada tebuk lubang sebab salah satu reason tu, kalau air tu saya tuang, bila air tu macam overflow, dia akan keluar daripada lubang ni. Jadi ini salah satu cara kita boleh elakkan pokok kita rendam dalam media lah. Jadi ini salah satu benda yang penting yang patut kita buat. Kebanyakan hidroponik orang gagal buat sebab cara dia orang tuang air tu dia bagi rendam. Lama kelamaan dia terlupa nak buang air lama. Dia makin tambah air saja. Air makin ada kat sana tapi dia punya nutrisi dia habis. Jadi ditambah air tu lama kelamaan dia akan naik, akan rendam dalam media tanaman. Jadi bila akan rendam, pokok tu pun lama kelamaan
mati. Dia dah macam mandul, macam-macam lah berlaku lah. Jadi itulah salah satu sebab. Jadi macam inilah perkongsian saya hari ni. Harap bermanfaat ke semua orang lah. Okay, thank you.